Bertemu lagi dalam Fokus minggu depan. Inilah berita gembira untuk rakyat Malaysia di mana Dabitah ataupun penerjun negara di Sukan C ke-31 berjaya menuai emas pertama menerusi penerjun negara Dabitah Sabri yang beraksi di final acara terjun 1 meter papan anjal sebentar tadi, di mana terjunan emasnya gagal disaingi oleh penerjun lain apabila Dabitah menyempurnakan kesemua 7 terjunan dengan kemas untuk mengumpul mata keseluruhan 290.45. Dabitah mengetepikan rakan senegara Kim Bong yang menamatkan acara tersebut di tempat kedua sekaligus menyumbang perak untuk Malaysia. Sukan C 2022 di Hanoi akan buka tirainya pada 12 Mei ini, di mana negara menghantar 613 atlet yang bertanding dalam 37 jenis sukan dan sasaran kita ialah 36 emas, 35 perak dan 75 gangsa. Saudara Muhammad Sadiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam bersama dengan kita pada petang ini. Cik Sadiq, terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat Hari Raya. Soalan tipikal orang akan tanya ialah, mampukah Malaysia mencapai 36 emas? Akan tetapi, di mana kita meletakkan platform Sukan C ini dalam pembangunan sukan dan juga pencapaian sukan negara? Dengan mengambil kira, ini adalah musim pasca pandemik. Dan juga mungkin ini satu tamasya sukan yang sebesar-besaran yang mungkin ada banyak kelonggaran berbanding dengan sukan Olimpik tahun lepas contohnya. Pada pandangan Cik Sadiq, mengapa kita perlu meletakkan penilaian berbeza untuk sukan C kali ini? Okey, terima kasih Zul. Sebenarnya cabaran begitu besar bagi para atlet yang mewakili negara dalam Sukan C ke-31 ini. Apa yang kita lihat, mereka berhadapan dengan berbagai cabaran, terutamanya dalam menguruskan diri mereka dalam buat persiapan yang terbaik semasa pandemik. Ada banyak kekangan yang mereka hadapi. Ada isu-isu tentang allowance yang harus diberikan kepada mereka dan beberapa isu lain yang kita rasa melibatkan mereka secara tak langsung, terutamanya dalam persatuan-persatuan sukan yang bermasalah, dan ini mengganggu sikit sebanyak fokus mereka dalam buat persiapan di sukan C kali ini. Namun dengan pelbagai norma baru yang ada sekarang ini, saya rasa para atlet telah membuat satu adaptasi yang baik dalam menyediakan diri mereka dalam bertanding di sukan C kali ini di Vietnam. Kita melihatkan satu permulaan baik malam semalam. Kita lihat the comeback bola sepak pemain muda kita. Dengan tidak ada pemain senior, saya rasa mereka menjinakkan pasukan Thailand itu adalah satu permulaan yang amat baik dan memberikan gambaran good start pada tim skuad bola sepak negara dan juga tim Sukan C negara kali ini di Vietnam, Zul. Cik Sadiq, mungkin kita dapat fahami, adakah masalah yang dihadapi oleh persatuan-persatuan sukan ataupun persiapan atlet kita agak similar ataupun agak hampir sama dengan negara-negara lain? Kalau kita melihat ini adalah konteks Asia Tenggara. Ada beberapa negara mungkin ada sedikit kehadapan dalam segi pembangunan sukannya dan sesuatu perlu dipelajari di situ. Kalau negara termasuk itu mungkin ada dalam sukan-sukan tertentu ada kehadapan dan juga cara mereka menguruskan sukan. Apa yang kita perlu nilai dalam Sukan C pada kali ini? Adakah cukup dengan kutipan pingat ataupun postmortem keseluruhannya struktur pembangunan sukan kita? Okey Zul, sebenarnya dari segi aspek persediaan pembangunan sukan, kita terganggu disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. SUMA 2020 yang seharusnya dianjurkan oleh Johor telah tertangguh, dan dalam kita ada gap kat sini lebih kurang 4 tahun. SUMA yang akan dilangsungkan mungkin pada tahun ini 2022. Maksudnya kita dalam mengisi kepompong podium, pelapis podium itu, kita tidak ada satu sukan yang boleh kita jadikan penilaian untuk menampung kekosongan para atlet yang ingin diletakkan dalam aspek sukan podium. Namun begitu, sukan C ini, apa yang kita lihat dalam persatuan-persatuan sukan, kita lihat ada isu kepimpinan dan satu lagi isu tentang kewangan, sumber kewangan dalam mengajukan sukan-sukan di peringkat kebangsaan oleh persatuan-persatuan sukan yang memerlukan satu suntikan dana daripada kerajaan untuk memastikan kepompong atau kelompongan atlet untuk pelapis podium ini dapat diisi dengan isu-isu para atlet menarik diri daripada sukan-sukan di peringkat negeri. Itu menjadi satu perkara yang perlu kita lihat secara serius oleh pihak kerajaan dengan bekerjasama dengan semua persatuan sukan
pembahasan untuk memastikan kita terus kekal relevan untuk sukan Olimpik 2024 dan sukan Commonwealth, sukan Asia dan kita melihat juga kita sukan di peringkat-peringkat antarabangsa yang lain. Zul. Cik Saddiq, dalam masa 2 minit, apa yang kita dapat jangkakan daripada Sukan SEA 2022 ini dan apa yang menariknya untuk ditunggu oleh rakyat Malaysia? Penyertaan kita 37 jenis sukan, tapi ada juga jenis-jenis sukan seperti contohnya e-sports contohnya dipertandingkan dan juga ditandingi di Malaysia. Jadi bagaimana kenapa ianya menarik untuk kita perhatikan bersama Sukan SEA kali ini? Okey, satu perkara yang kita perlu lihat adalah bagaimana kita perlu menghargai pengorbanan atlet dalam membuat persediaan untuk sukan SEA dan sukan Commonwealth dan sukan di peringkat antarabangsa yang lain, kerana mereka berkorban dalam keadaan serba kekurangan, latihan pemanas badan atau kejohanan pemanas badan. Dan yang kedua, kita melihatkan bahawa sukan ini adalah satu norma baru. Temasya yang banyak kekangan yang perlu mereka ikuti bukan setakat di gelanggang pertandingan tetapi juga di kawasan penginapan dan perkampungan sukan. Itu yang dalam tim yang besar, saya rasa pihak pengurusan sukan negara begitu perlu bekerja keras menyiapkan dan memberikan keselesaan pada atlet untuk bertanding dan mereka fokus kepada apa yang mereka perlu lakukan. Saya percaya mereka dapat memenuhi sasaran 36 pingat emas dan ada juga dia dikatakan MSN kata 50 pingat emas. Saya rasa itu adalah satu data atau statistik yang saya rasa mereka tahu di mana prestasi atlet negara kita. Terima kasih Cik Saddiq dan juga harapan kita kepada atlet-atlet kita yang bertanding di Sukan SEA Hanoi. Perasmiannya akan dilakukan pada 12 Mei depan tapi atlet kita sudah pun mula bertanding sejak semalam dan Dabita sudah menyumbangkan emas pertama buat Malaysia. Buat setakat ini, teruskan bersama kami di astroawani.com untuk perkembangan Sukan SEA dan semua banyak lagi. Sekian sahaja fokus minggu depan untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.